Apakah keutamaan, apakah kelebihan, apakah fadilat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mendirikan solat sunat duha? Apa dia? Yang ketiga ini ialah dibina rumahnya di dalam syurga. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari yang meriwayatkannya secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ad-duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah. Sesiapa yang salat sunat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, akan dibina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Baik, di sini dinyatakan fadilatnya sesiapa yang mendirikan solat sunat duha 4 rakaat. Kemudian nanti selepas azan zuhur dia mendirikan solat sunat sebelum zuhur pula 4 rakaat. Maka insya-Allah akan dibina baginya rumah di dalam syurga. Disebutkan di sini rumah di dalam syurga, namun pastinya tidak akan tertanding dengan apa-apa segala rumah yang ada di dunia ini. Rumah yang paling hebat, yang paling cantik, yang paling indah, yang paling mahal di dunia ini sama sekali tidak akan menandingi rumah yang akan disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Mudah-mudahan ini menjadi suatu dorongan kepada kita dengan begitu kuat untuk melaksanakan amal-amal kebajikan. Yang mana kita orang-orang yang beriman, kita meyakini bahawa tempat yang kita akan pergi nanti yang pasti adalah di akhirat sana. Jadi kita gunakan sepenuhnya peluang hidup di dunia ini untuk melakukan segenap kebaikan yang boleh, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan panduan beramal. Setelah kita salat sunat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat, berhentilah, berehatlah sebentar Dulu kita bincangkan bagaimana waktu isyraq ini, untuk salat sunat isyraq ini adalah kira-kira 15 minit selepas waktu terbit matahari. Kemudian kita lakukan salat sunat isyraq 2 atau 4 rakaat. Okey, kemudian berehat sebentar. Kemudian barulah kita mendirikan salat sunat duha. Okey. Waktu salat sunat duha bermula sama dengan salat sunat isyraq. Namun tadi kita bincangkan, kita mulakan dahulu dengan salat sunat isyraq. Kemudian berehat sebentar dan diteruskan dengan salat sunat duha. Baik. Boleh untuk mendirikan terus salat sunat duha sebaik sahaja masuk waktu salat sunat isyraq tanpa melakukan salat sunat isyraq. Boleh juga kalau kita nak terus dengan salat sunat duha, tak didahului dengan salat sunat isyraq. Itu pun boleh juga dilakukan. Walau bagaimanapun, lebih afdal, lebih utama kita melakukan salat sunat isyraq terlebih dahulu, barulah salat sunat duha. Baik. Berapa rakaat untuk kita lakukan untuk salat sunat duha ini? Paling sikit 2 rakaat. Dan jika kita ada kesempatan, insya-Allah boleh dilaksanakan paling banyak sebanyak 12 rakaat. Dilakukan 6 kali lah sebab satu kali solat itu adalah 2 rakaat, satu salam kan. Jadi dilaksanakan 6 rakaat. Yang biasa kita buat 2 rakaat kan, solat sunat duha terutamanya pada hari yang bekerja kan. Kalau kuat sikit kita buat 4 dan insya-Allah nanti kita akan cuba tambah lagi 6, 8, 10 dan paling banyak 12 rakaat. Apakah kaifiat cara melakukan solat sunat duha? Sunat bagi kita melafazkan niat seperti berikut: usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi solat sunat duha ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat 1 salam jadi kalau buat 4 kena ada 2 salam, kalau 6 3 salam, 8 4 salam, 10 5 salam dan yang paling banyak 12 rakaat dilaksanakan dengan 6 salam. Baik. Surah yang nak dibaca surah apa? Di sini dinyatakan rakaat pertama lepas kita baca surah Al-Fatihah itu kita teruskan dengan surah Asy-Syams. Bagaimanakah surah Asy-Syams itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Lihat di situ surah Asy-Syams ada kalimah duha, wasyamsi wadduhaha dan seterusnya. Insya-Allah surah yang indah untuk kita hafal insya-Allah. Ataupun jika kita belum fasih, belum lancar surah Ad-Duha, surah Asy-Syams, maka boleh kita baca surah Al-Kafirun Qul ya ayyuhal kafirun sehingga akhir surah. Baik, itu untuk rakaat yang pertama. Kemudian kita masuk pada rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang kedua ini, selepas kita membaca surah Al-Fatihah, maka diteruskan dengan membaca surah Ad-Duha.
Sekali lagi kalimah duha tu ada yang wadduha wal-laili idza saja sehingga akhir surah. Baik. Ataupun jika kita belum fasih lagi surah Ad-Duha, maka dibolehkan untuk kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sehingga akhir surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah kita memberi salam, kita baca tasbih ini sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Ini tasbih yang padat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala pujian bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita melainkan dengan apa yang dikurniakan oleh Allah taala yang maha tinggi dan maha mulia. Adada khalqillah, dengan sebanyak mana bilangan makhluk Allah taala, dan selama mana berkekalannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak menunjukkan betapa kita ingin memuji Allah dengan begitu banyak dia punya bilangan dan berterusannya sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah tasbih yang dianjurkan kepada kita untuk baca selepas sunat duha. Itu yang kita nak cuba latih diri kita. Sebab hari ini kalau kita perasan masing-masing kita ni selepas solat apa yang kita nak buat? Jika boleh kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka sama-sama kita cuba latih diri selepas solat jangan terus berpaling dan buat benda lain. Luangkan sikit lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Setelah kita membaca zikir tersebut, maka di sini kita membaca doa solat sunat duha. Ya, di sini disediakan doa solat sunat duha. Ini doa ini sudah ada ya, kumpulan nasyid di Malaysia, kumpulan UNIC ya. Dia orang kata apa? Menyanyikan nasyid untuk apa? Doa solat sunat duha ini ya. Kalau perasanlah dalam radio IKIM pagi-pagi kan ada diputarkan ya nasyid ini. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka sehingga akhirnya. Jadi cantiklah kan. Itu antara sumbangan ya kumpulan nasyid. Mereka memudahkan kita untuk mengingati, menghafaz doa solat sunat duha ini ya. Okey. Bagaimana doa itu berbunyi? Allahumma inna duhaa duhauka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Wal bahaa bahauka. Keindahan adalah keindahan ciptaanmu. Wal jamala jamaluka. Kecantikan adalah kecantikan ciptaanmu. Wal quwwata quwwatuka. Dan kekuatan adalah kekuatan milikmu. Lihat di sini ya, kalimah bahasa Arab quwwah. Yang mana bahasa Melayu pun guna kuat kan. Kalau yang bahasa Arabnya adalah quwwah kan. Quwwah. Bahasa Melayu kita sebut kuat. Okay. Kemudian wal qudrata qudratuk, dan kekuasaan adalah kekuasaan milikmu. Wal ismata ismatuk, dan perlindungan adalah perlindungan yang datang daripadamu. Lihat ya, kita memulakan dengan menyebut ya waktu duha tersebut ya, keindahan, kecantikan, kekuatan, kekuasaan dan perlindungan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dengan kita membaca doa ini sebenarnya pada masa yang sama kita menguatkan lagi keyakinan kita bahawa adanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini dengan adanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya masuk kepada bahagian seterusnya dalam doa ini. Bagaimana yang kita lafazkan ya? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Kita memanjatkan doa ini, ya Allah, seandainya rezeki aku berada di langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Dan seandainya berada dalam bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Seandainya rezeki itu susah, payah, maka permudahkanlah bagiku. Wa in kana haraman fatahhirhu. Seandainya rezeki itu haram, maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Seandainya rezeki itu jauh, maka dekatkanlah.
bihaqqi duhaika, dengan keberkatan waktu duhamu, wa jamalika, dan kecantikanmu, wa quwwatika, kekuatanmu, wa qudratika, dan kekuasaanmu. Atini ma ataita ibadakas salihin, maka kurniakanlah kepadaku apa yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang soleh. Lihat di sini ya tuan-tuan dan puan sekalian, hujung doa ini diakhiri dengan suatu doa yang berbentuk umum, ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang soleh, maka kurniakanlah benda yang sama kepada diriku. Kerana kita dengan keterbatasan ilmu kita tak tahu benda apa yang terbaik bagi kita. Umpamanya kita berterusan minta agar dikurniakan kekayaan harta fizikal, harta material, namun kita tidak tahu di sana nanti mungkin ada musibah lain, mungkin kita akan hilang ketenangan, mungkin kita akan diancam dengan rompakan dan seumpamanya. Kita tidak tahu apakah yang terbaik bagi kita. Maka di sini kita doa dalam ungkapan, ya Allah, sebagaimana yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang soleh, maka kurniakanlah benda yang sama kepada diriku. Itu secara tidak langsung untuk kita merangkumkan perkara-perkara yang baik yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi alhamdulillah selesai kita membincangkan solat sunat duha, ya. Mudah-mudahan ada kekuatan untuk kita laksanakan. Kalau kita perhatikan di sini, paling banyak adalah sebanyak 12 rakaat. Kalau pagi esok nak terus mula 12 mungkin tak cukup kuat lagi lah, no. Enjin tak panas lagi kan. Tak apa, kita mula 2 dulu lah. Mula 2 dulu, biar dia seronok dulu buat 2. Lama-lama kita tambah lah jadi 4 ke. Okey. Kalau esok terus buat 12, saya rasa dia penat sikit lah esok, Jadi tak apa, kita mulakan dahulu sikit-sikit. Lama-lama dia biasa, dia seronok. Dekat tempat kerja saya perhati ada kawan-kawan yang memang mereka melazimi solat sunat duha. Subhanallah, contoh yang baik yang ditunjukkan oleh mereka. Daripada kita buat benda-benda yang mungkin kurang produktif, kita isi dengan kata apa, rehat sebentar dengan ibadah. Pada masa yang sama ada melibatkan pergerakan fizikal kan. Mudah-mudahan memberi regangan yang baik untuk tubuh badan kita. Okey. Dan satu lagi, kita ingat balik bagaimana dulu kita bincangkan bagaimana umat Nabi Muhammad SAW didoakan oleh baginda sendiri. Selama mana sewaktu kita berada pada waktu pagi, kita berada dalam waktu yang berkat, Nabi mendoakan kita, Jadi sebab itu banyak nasihat yang diberikan orang lama kita waktu lepas subuh ni, cuba elakkan daripada kita sambung tidur, kita hidupkan dengan benda-benda yang berfaedah, kerana insya-Allah kita akan mendapat doa keberkatan yang telah didoakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi waktu duha ini panjang, sampai sebelum beradanya matahari tegak, sebelum nak dekat waktu zuhur dah. Jadi panjang waktu duha itu. Kira-kiranya di Malaysia ni pukul 11 tu boleh lagi, 11.30 boleh lagi, Kalau dah lepas 12.30 tu mungkin dah dekat dengan waktu zuhur tu, maka sudah mendekati hujung waktu duha. Dan kita akan mula bersiap untuk mendirikan solat zuhur pula. Biasanya kalau ke office ni pukul 11 pukul 12 orang dah mula tanya lah, nak makan apa kan, nak pergi mana kan. Itu baguslah, kita makan pun penting untuk memberikan kekuatan kepada tubuh badan kita. Pada masa yang sama, jangan lupalah untuk kita mendirikan solat fardu zuhur. Lebih-lebih lagi solat fardu zuhur yang didirikan pada awal waktunya. Baik, solat zuhur ada solat sunat yang mengiringi solat fardu. Lihat di sini, solat 4 rakaat sebelum zuhur ini adalah solat qabliyah, dan 4 rakaat selepasnya ba'diyah. Okay. An Ummi Habibah radhiyallahu anha, Ummi Habibah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, artinya sesiapa yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur
dan 4 rakaat selepasnya Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Panduan beramal. Jadi, untuk solat sunat sebelum zuhur ini ada 2 cara yang boleh kita lakukan. Cara yang pertama, 2 rakaat bagi salam, kemudian lagi 2 rakaat bagi salam, maka jumlahnya 4. Manakala cara yang kedua adalah dilakukan 4 rakaat sekaligus. Dan alhamdulillah kita perhatikan di Malaysia, di Selangor, di Kuala Lumpur, di Pahang, di Terengganu dan banyak negeri yang lain, surau, pengurusan surau telah menjadikan, meletakkan suatu tempoh masa selepas azan dan berapa minit selepas azan sebelum diiqamahkan. Jadi itu antara hikmahnya adalah memberikan ruang masa bagi kita untuk mendirikan solat sunat. Bukan saja-saja pengurusan surau bersetuju contohnya 10 minit selepas azan baru iqamah. Waktu subuh panjang sikit lah kan. Tujuannya apa? Nak bagi ruang dekat kita ni nak solat sunat sebelum sebelum iqamah. Solat sunat ini penting. Antaranya adalah mudah-mudahan solat sunat ini akan menjadi penampal ataupun mengisi kelompongan yang ada pada solat fardu kita. Ibaratnya solat fardu kita ini markah yang penuh 10. Tapi mungkin hari itu kita duk sibuk fikir benda lain, solat tak berapa khusyuk, mungkin dapat 8 sahaja markah. Jadi nak cukupkan 10 itu insya-Allah akan ditampung oleh solat sunat yang kita lakukan. Jadi kita mengisi masa tersebut, masa antara azan dengan iqamah, kita dirikan dengan solat sunat qabliyah dan dengan doa. Kerana doa yang dilafazkan antara azan dan iqamah antara doa yang mustajab. Kita rebut peluang tersebut. Okey. Cara yang pertama yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Mula-mula lakukanlah 2 rakaat dengan lafaz niat salli sunnatul zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Dinyatakan di situ solat sunat sebelum zuhur, qabliyah. Baik. Selepas dibaca surah Al-Fatihah, rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua ialah Ikhlas. Setelah bagi salam, kita teruskan dengan lagi 2 rakaat. Kali yang kedua ini sama juga lafaz niat dia dan juga bacaan dalam solat sunat tersebut. Al-Kafirun ataupun Al-Falaq, kemudian rakaat kedua antara Ikhlas ataupun An-Nas. Jadi surah-surah ni insya-Allah surah-surah yang kita ingatlah kan, 3 qul kan. Ya insya-Allah. Baik, itu adalah cara yang pertama, solat sunat sebelum zuhur yang kita laksanakan 2 tambah 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat lagi bagi salam. Jadi 4 rakaat. Baik. Kemudian diteruskan, ini cara yang kedua 4 rakaat sekaligus. Shalli sunatul zuhri 4 rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Okey, dilakukan solat sunat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Okey. Rakaat yang pertama baca Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, ketiga Al-Falaq dan yang keempat An-Nas. Jadi kesemua surah ini bermula dengan qul, 4 qul. Okay, ini adalah sebagaimana yang disusun dalam kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusutnya. Jadi ada rujukan dia. Catatan, untuk cara yang kedua ini boleh dilakukan sama ada nak baca tahiyat awal ataupun tidak. Kemudian jika tidak membaca apa-apa surah dalam rakaat ketiga atau keempat, maka tak mengapa. Okey, itu cara yang kedua, 4 rakaat sekaligus. Seterusnya, tadi solat sunat qabliyah zuhur, sekarang ni ialah solat sunat ba'diyah zuhur. Okey, caranya ada 2 juga, iaitu 2 tambah 2 ataupun dilaksanakan 4 rakaat sekaligus. Lafaz niat dia ialah shalli sunatul zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Okey. Dan bacaannya sama juga seperti qabliyah tadi Kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan diteruskan dengan 2 rakaat yang lagi, yang mana kita baca Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Boleh pilih. Okey, dan cara yang kedua untuk ba'diyah zuhur adalah dengan 4 rakaat sekaligus. Sama juga macam tadi, kita baca surah 4 qul Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Dan boleh dipilih nak buat tahiyat awal ataupun tidak, dan pada rakaat ketiga dan keempat tak baca surah pun tidak mengapa. Baik. Selesai zuhur.
peringatanlah kepada saya sendiri dan kita semua, bila masuk waktu solat ni, kita berikanlah perhatian ya. Tak maulah kita duduk sibuk buat kerja, last sekali terlepas waktu zuhur ataupun sampai waktu kecemasan, waktu tambahan ya. Jadi bahaya kalau boleh beri perhatian ya. Sebahagian orang mereka ambil tahu waktu solat, tapi cara yang reverse. Apa maksud dia? Kita ambil tahu waktu solat ni sebab apa? Kita nak bersedia solat awal. Tapi sebahagian mereka ini ambil tahu waktu solat supaya mereka tak terlepas. Mereka nak tangguh solat kan. Kata nak buat kerja lagi. Okey. Asal pukul berapa? 4.45. Sekarang pukul 4 cukup. Okey lagi. Dia betul-betul dia mark waktu asar tu sebagai dia tak mau terlepas. Bukan maksud kata dia nak solat asar awal. Dia mark supaya dia tak terlepas waktu zuhur tu. Tapi alhamdulillah masih lagi solat. Jangan marah handphone lah. Yang kita duk risau tu yang tak sembahyang langsung. Okey, mudah-mudahan tapi yalah, kita harap kita sama-sama baiki diri lah. Tak boleh sengaja melewatkan solat sampai waktu kritikal Ada juga yang buat hujah, dia kata dia nak jimat waktu wudu. Dia sembahyang zuhur pukul 4.30 lebih kurang Jadi nanti boleh gabung dengan waktu asar nanti lah. Waktu asar dia sembahyang awal pula. Tak tahu itu strategi mereka, tapi yang sebaiknya, yang seeloknya, solat ini dilaksanakan pada awal waktu, melainkan waktu isyak. Waktu isyak ni kira-kira kalau kat Malaysia ni lebih kurang macam pukul 10 lah. Lepas solat isyak terus tidur. Kan itu dia. Okey. Jadi itulah ya. Dan ada hikmahnya. Kenapa waktu solat ini sentiasa, orang kata apa? Kalau mengikut jam yang manusia buat ni, dia tak statik. Kalau lah waktu maghrib sama je sepanjang tahun 7.30. Masa cuma ya. Bosan kan? Sama 7.30 kan? Macam tak ada masa menanti-nanti kan? Tapi dengan hikmah yang Allah Ta'ala ciptakan waktu ni, kalau mengikut kiraan yang kita buat sistem kita ni, waktu itu dia beranjak. Dulu kan maghrib awal kan? Sekarang dia dah pukul 7.20 kan? Jadi kita rasa seronok kan? Kita menantikan waktu tu untuk hadir. Kan? Baik. Subuh esok pukul berapa? 6.10 kan? Jadi kalau nak selesa solat subuh berjamaah, dalam lebih kurang 6.45 tu kita dah mula bangun dah. Kita persiapkan diri, bersihkan diri kita semua dan boleh menuju ke tempat solat berjamaah. Okey, sekarang ni kita dah masuk untuk solat fardu asar pula. Solat fardu asar. Solat sunat fardu asar pula. Okey. Jadi perhatikan ini adalah ibadah-ibadah yang boleh kita laksanakan Okay, apa yang pasti, rukun Islam yang 5 tu memang wajib kita kena buat lah. Itu ibarat tiang kita, pasak kita lah. Tak boleh kalau benda tu tak ada. Kena jaga betul-betul. Jadi solat fardu yang 5 tu kita jaga betul-betul. Dan kita tambah lagi dengan solat sunat rawatib. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita. Kita nak persiapkan diri kita. Kerana Nabi SAW beritahu, amalan pertama yang akan disemak nanti, yang akan diaudit, yang akan diperiksa nanti apa dia? Solat kita. Kalau solat kita lepas, Masya Allah seronok kita dah tak risau dah. Sebab Nabi telah memberikan bayangan, siapa yang solat dia okey, InsyaAllah lepas tu dia tak akan tersangkut teruk lah. Tapi kalau sesiapa yang solat dia tersangkut, yang tu kita risau lah lepas tu kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada kita untuk mendirikan solat dengan baik, insyaAllah lah. Okay, sekarang ni kita akan masuk kepada perbincangan berkenaan dengan solat sunat yang dilakukan sebelum waktu asar, sebelum fardu asar. Untuk asar ini dia ada qabliyah sahaja, tidak ada ba'diyah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebut anhuma menunjukkan semoga Allah meridai mereka berdua, iaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar maksudnya anak Umar, maksudnya Ibnu Umar dan Umar Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nampak doa
Hadis ini Nabi mendoakan supaya Allah merahmati mereka yang mendirikan solat sunat 4 rakaat sebelum fardu asar. Antara hadis lain yang menyebutkan keutamaan solat ini ialah hadis Nabi yang berbunyi, man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Sesiapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Tadi yang 4 rakaat sebelum zuhur kita dah bincang kan. Sesiapa yang menjaga solat 4 rakaat sebelum zuhur, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada api neraka. Yang asar ni pun sama juga. Jadi nampak tak? Berganda kan? Menunjukkan kita sungguh-sungguh nak selamatkan diri kita daripada azab api neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut pasal api neraka ni, kita kena bagi perhatian yang betul-betul lah. Bukan main-main lah ya. Apakah bentuk azab neraka yang paling ringan? Macam mana bentuk dia tu? Skil dia macam mana? Untuk mereka yang paling ringan azab neraka, yang paling ringan, yang tak ada lagi dah yang paling ringan. Kalau buat percentage kan, 0.0000001%, yang sangat kecil, yang paling kecil lah. Okey, mereka ini azabnya ialah diletakkan bara di bawah tapak kaki dia. Kemudian panasnya itu sampai dia terasa menggelegak otak dia, dan dia merasakan dialah yang paling teruk diseksa, sedangkan dia paling sikit tu. Yang paling sikit tu rasa yang paling teruk. Maka itulah jadi itulah menjadi yang kata apa, peringatan lah kepada kita kan. Kadang-kadang kita tersentuh periuk kat dapur pun menjerit juga panas ni. Meloncat kan, tersentuh, panas ni. Kita kena api kat jari pun sakit kan. Cuba bayangkan yang di sana nanti tak boleh main-main lah. Bukan maksud kata kita rasa macam hangat sikit je, tak. Api neraka ni bukan benda main-main. Kita kena betul-betul berusaha mengelakkan diri kita daripada azab api neraka. Sebab itu antara intipati hadis yang lain menyebutkan kita kena usaha untuk selamat daripada api neraka, walaupun sekadar kita bagi sedekah separuh biji kurma. Kita ada sebiji je, kemudian separuh ni kita bagi dekat orang untuk sedekah. Itu nak menunjukkan bahawa usaha kita, komitmen kita, sekecil mana pun yang kita mampu buat, kita usahakan ya. Baik. Jadi ini adalah keutamaan yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW berkenaan 4 rakaat sebelum asar, iaitu yang pertama mendapat doa rahmat Allah. Nabi mendoakan sesiapa yang menjadikan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah diselamatkan daripada api neraka. Okay. Sekali lagi, untuk mendirikan 4 rakaat sebelum asar ini, caranya macam tadi kita bincangkan, sama ada nak buat 2 tambah 2 ataupun 4 terus. Okay. Bacaannya sama juga, Al-Kafirun dan Ikhlas. Lafaz niat dia usalli sunatal asri raka'ataini. Tak payah sebut qabliyah dah, sebab memang dah faham lah. Sebab asar ini memang sebelum sahaja. Salat sunat asar ini dia ada sebelum dia sahaja, dia tak ada selepas. Okay. Sama juga macam tadi buat 2-2 ataupun 4 sekaligus. Kalau yang 4 rakaat sekaligus itu kita baca 4 qul 4 qul. Okey. Subhanallah banyak kita dah bincangkan. Jadi setidak-tidaknya kita pasang niat malam ni, ya Allah mudahkanlah bagi kami. Paling koman pun paling lekeh pun kita nak amalkan sekali sahajalah dalam hidup kita. Kan malam ni kita belajar kan, sebelum solat fardu zuhur ada 4 rakaat, sebelum fardu asar ada 4 rakaat. Maka paling koman pun esok kita nak cuba buat 4 rakaat ni, ataupun lusa ke minggu depan ke, paling tidak pun kita nak cuba sekali. Mudah-mudahan
kita tergolong daripada mereka yang mengamalkan ilmu. Itu yang kita nak tumpukan juga. Bukannya kita ni jenis main nak belajar banyak-banyak, tapi apa orang biasa sebut, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dah ni duk ingat semua dah. Satgi lepas keluar habis lupa habis ilmu. Tapi main tu dapat pahala dah, jangan risaulah, dapat doa malaikat apa semua. Tapi yang lebih daripada tu kita nak cuba, kita nak amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Paling sikit pun kita amalkan sekali dalam hidup kita. Macam tadi kita bincang kan. Tadi bincang solat duha paling banyak 12 rakaat. Kalau esok nak terus buat 12, mungkin orang kata apa, macam main bola lah kan, terus tak ada panas badan kan, dia sakit otot ke apa semua. Kita buat sikit-sikit, 2. Lepas tu dah lama biasa buat 4, 6, 8, 10 dan 12 paling banyak. Okey, baik. Seterusnya pada halaman 114. Nampak gaya buku ni pun tak lama lagi nak habis ni. Kan, insya-Allah lah. Nanti dah 2 kitab dah kita habis ni kan. Okey. Sekarang ni kita akan bincang tentang solat sunat 4 rakaat selepas Isyak. Ba'diyah Isyak. Muka surat 114 ya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-'isha'a fi jama'atin wa shalla 4 rak'atin qabla an yakhruja min al-masjid kana ka'idli lailatul qadri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sesiapa yang solat Isyak secara berjamaah dan solat 4 rakaat selepasnya, dia solat Isyak berjamaah, kemudian dia solat 4 rakaat selepasnya sebelum dia keluar masjid, dia mendapat pahala sama seperti melakukan Lailatul Qadar ya. Baik. Keterangan para ulama mengatakan mengerjakan solat sunat 4 rakaat selepas Isyak ini tidak mutlak, mesti selepas solat Isyak berjamaah dan di dalam masjid. Maksud kata tidak semestinya memang kena buat terus immediately selepas solat Isyak berjamaah dan sebelum keluar masjid. Dan dia juga boleh dilakukan secara di rumah ataupun tidak secara berjamaah berdasarkan keumuman hadis yang lain. Jadi ini panduan yang diberikan. Maksud kata boleh dilakukan walaupun tidak serta-merta selepas solat fardu Isyak berjamaah, dan boleh dilakukan walaupun tidak di dalam surau ataupun dalam masjid. Tapi intipatinya tetap kita mendirikan 4 rakaat selepas solat sunat Isyak. Nabi SAW bersabda, arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-'isya'i wa arba'un ba'da al-'isya'i ka'idlihinna min lailatul qadri. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Wasit. 4 rakaat sebelum zuhur seperti sama pahala melakukan selepas Isyak, dan 4 rakaat yang dilakukan selepas Isyak sama pahalanya melakukan Lailatul Qadar. Dalam hadis yang mauquf an Abdullah bin Umar bin Amri ibn al-As qala man shalla 4 ba'da al-'isya'i kan kunna kaqadrihinna min lailatul qadr ya. Siapa yang solat 4 rakaat selepas Isyak, solat 4 rakaat itu nilainya seperti 4 rakaat solat yang dilakukan pada Lailatul Qadar. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya sahih. Jadi itu kalau kita solat, istilahnya ada orang beritahu, istilahnya macam businessman lah. Kita duk kira mana rakaat pahala banyak kita bagi tumpuan yang kurang pahala kita tak berapa sangat. Itu cara businessman lah. Dia nak cari hak untung saja. Macam bagi ringgit yang banyak. Tapi kalau kita solat dengan jiwa kehambaan ini, kita dah tak memilih dah. Ya, kita mendirikan semua yang kita mampulah, insya-Allah kita usahakan. Tapi ambil tahu fadilat tu tidak ada masalah. Cumanya jangan sampai kita terlalu berkira sangat. Dia fikir balik, solat ni pahala sikit je, tak mau buat lah. Buat solat yang pahala lebih sikit. Tak mau jadi macam tu lah. Nanti takut dia berkira sangat kan. Dia berkira sangat. Okey, baik.
catatan di sini, ini juga ulang kaji ya, ulang kaji dulu kita bincangkan ya, fadilat salat al-qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun approximately. Satu rakaat yang dikerjakan pada malam al-qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Oleh itu mengerjakan 4 rakaat yang dikerjakan selepas solat Isyak itu menyamai 120,000 rakaat solat yang dilakukan pada malam selain Al-Qadar. Dia nampak angka banyak sangat, dia jadi seronok mana. Dia jadi seronok orang tengok, wish banyak pahala ni. Tak ada masalah, itu sebagai motivasi kepada kita lah ya. Sama lah kan budak-budak kecil kita nak bagi semangat dekat dia. Kita hadiah apa, coklat aiskrim tapi orang besar takkan kita nak bagi hadiah yang sama kan. Motivasi untuk orang dewasa lain sikit. Jadi itu antara analogi lah ya. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirat. Ibadah yang kita lakukan ini memang dengan jiwa kehambaan lah, bukannya jiwa businessman lagi dah. Okay, baik. InsyaAllah yang seterusnya ni insyaAllah kita akan sambung nanti pada pertemuan akan datang panduan beramal selepas solat fardu isyak. Jadi alhamdulillah pada pertemuan akan datang kita akan sambung. Selepas itu ada perbincangan solat sunat rawatib, kemudian berkenaan dengan bacaan-bacaan fadilat baca Al-Quran, fadilat surah Al-Fatihah, surah Al-Zalzalah, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, lagi apa dia, ayat Al-Kursi, dua terakhir surah Al-Baqarah, bacaan 100 ayat dalam Al-Quran, kemudian bacaan tahlil dan salam, bacaan tahlil selepas salam untuk salat subuh dan maghrib, baca tahlil semasa masuk pasar, sayyidul istighfar, salawat, tasbih, tahmid, la haula wala quwwata illa billah, amalan menggandakan pahala. Dan last sekali, alhamdulillah tamatlah buku ni kan. Mudah-mudahan kita sampailah untuk sampai ke penghujung kitab ni dah. Jadi tuan-tuan dan puan semua ni masya-Allah hebat Hari tu dah habis buku 40 hadis kan. Ni buku amalan pula. Jadi masya-Allah bekalan banyaklah tu. Beg tu dah penuh lah dengan bekalan. Cumanya sekarang ni nak terjemahkan dalam bentuk amalan kan insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi boleh azan lagi insya-Allah. Untuk rebut pahala azan silakan.